أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita pada malam ini dipertemukan semula, ya, untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran yang mana kita telah terhenti pada ayat yang ke-24 daripada surah Al-Baqarah. Sebelum saya memulakan kuliah kita pada malam ini, saya ingin bertanya kepada sidang pendengar sekalian, adakah suara saya jelas? Sebelum saya lanjutkan, ahlan wa sahlan kepada semua jemaah-jemaah daripada Alam Maya. Adakah tuan-tuan puan-puan mendengar suara saya dengan jelas? Jelas tak? Alhamdulillah. Sebelum itu saya ingin mengajak kepada tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita pada malam ini supaya sharekan majlis ilmu ini dan boleh copy dan pastekan link majlis kita pada malam ini kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala kepada kita. Di mana Nabi SAW sebut, man dalla ala khairi ka fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, saya dia seolah-olah orang yang melakukannya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas, ya. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pada malam ini live daripada Masjid Sayyidina Abu Bakar UiTM, memandangkan kita punya pihak berkuasa telah membenarkan kita melakukan program secara bersemuka di masjid-masjid. Jadi saya mengajak juga tuan-tuan puan-puan yang mana mempunyai lapangan waktu yang telah selesai suntik vaksin sebanyak 2 dos. Marilah sama-sama kita memenuhkan masjid, rumah Allah ni di Melaka. Kita mempunyai hard capacity 200 orang kapasiti bagi masjid karya dan masjid institusi. Jadi sama-samalah kita mengimarakan rumah Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk kalangan golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pada minggu sebelumnya kita telah membahaskan berkenaan keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingkari Al-Quran dan mengingkari nubuwah atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengungkapkan pada ayat yang ke-24 daripada surah Al-Baqarah, seperti mana yang kita telah bacakan berkenaan dengan kisah Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana seorang kafir ini yang merupakan tokoh yang hebat di kalangan Quraisy dari sudut bahasa, dari sudut sajak, dari sudut syairnya, dan mencabar Nabi SAW dalam
pidatonya. Tetapi Al-Mughirah bin Syu'bah ini hampir-hampir hendak masuk Islam, tetapi dengan keegoan dan takaburnya apabila Abu Jahal telah mengugutnya kerana akan merampas segala kekayaannya, maka dia telah berpakat dengan Abu Jahal dan konco-konconya untuk menghasut orang ramai untuk menuduh Nabi SAW sebagai ahli sihir kerana dia tidak dapat menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Itulah tuan-tuan ya, kalau kita menghayati Al-Quran dan terjemahan Al-Quran dan kita mempelajari tafsir Quran, satu persatu Allah SWT akan menunjukkan kepada kita tentang keindahan bahasa-bahasa Al-Quran. Sebab itu lagi banyak kita tadabbur Al-Quran, Allah SWT akan memberikan kita limpahan cahayanya dan Allah Ta'ala akan memberikan banyak lagi petunjuk kepada kita, dan banyak lagi rahsia-rahsia Al-Quran akan terbongkar. Cuma pada ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pula perihal orang-orang yang beriman, iaitu balasan orang-orang beriman ini adalah syurga yang penuh dengan nikmat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini, maksudnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka akan berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasang-pasangan, iaitu isteri-isteri yang sentiasa bersih dan suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita gambaran tentang balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan syurga itu bagaimana nikmat di dalamnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu orang beriman akan masuk ke dalam syurga, kita pun mungkin tak kenal bagaimana sifat-sifat syurga itu, bagaimanakah nikmat-nikmat syurga itu. Sebab itu Allah SWT mengungkapkan di antara nikmat-nikmat syurga itu apa dia. Dan Allah Ta'ala, pertama sekali Allah Ta'ala sebut وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. So Nabi SAW sebagai basyiran wa nadhira, kalau kita tengok sifat Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu baginda sebagai pemberi berita gembira buat orang-orang yang beriman, dan baginda juga nadhira, pemberi peringatan buat orang-orang yang melakukan maksiat. Sebab itu ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW ini kita perlu ikut dalam kita menjalani proses tarbiyah. Sebagai tak kiralah sama ada kita ni pemberi ataupun penerima. Kalau kita pemberi, kita kena memberikan galakan, motivasi kepada orang-orang yang baik. Contohnya kalau kita sebagai seorang bapa, beri motivasi kepada anak-anak kita. Bila anak-anak kita melakukan perkara-perkara yang baik dan terpuji, berikan pujian, berikan ganjaran kepadanya, berikan hadiah kepadanya, berikan berita gembira kepadanya, berikan semangat. Dan satu lagi, apabila kalau kita menghadapi situasi orang yang melakukan kemaksiatan ataupun satu kezaliman,
hendaklah kita memberi peringatan kepadanya. Kalau kamu melakukan sekian, kamu akan dikenakan tindakan. Kalau kamu melakukan sekian, kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Kita kena beritahu. Kalau anak kita kena beritahu. Kalau kamu melakukan sekian, abah akan mengenakan hukuman kepada kamu ataupun mengenakan rotan kepada kamu. Ini sudah menjadi lumrah bagi seorang pendakwah apabila mewarisi tugas para nabi, dia mesti melakukan perkara-perkara ini. Sebab sebahagian orang kata kita kena cakap benda-benda yang baik, yang positif. Jangan cakap benda yang macam menggunakan perkataan jangan dan sebagainya. Kita kena tengok pada situasi. Kalau kita tengok metodologi Quran, Allah banyak juga menggunakan perkataan jangan. So peringatan ini perlu juga. Bukan sahaja kita kena sebut perkara-perkara yang menaikkan motivasi, tetapi kalau orang, sebab manusia ni berbagai ragam, berbagai macam manusia. Kalau seorang melakukan perkara-perkara yang melampaui batas, kita mesti memberi peringatan kepadanya. Kita tidak boleh memberikan kata-kata semangat itu diteruskan, tetapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang melampaui batas, perlu ada peringatan. Tambah lagi orang-orang yang di bawah kawalan kita, ya, anak-anak kita dan sebagainya. Itulah metodnya. Sebab itu Nabi SAW, walaupun ayat sebelum ini menceritakan tentang iqab, itu balasan, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, hendaklah kamu takut pada neraka yang mana bahan bakarnya daripada api, dan daripada batu dan manusia. Tetapi kamu, iaitu wahai Muhammad, juga kena beri berita gembira buat orang-orang yang melakukan kebaikan, supaya meningkatkan motivasinya untuk melakukan kebaikan secara berterusan. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan wabashiril ladzi, berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang pertama sekali yang beriman, amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata ulama tafsir, lebih daripada 50 ayat Quran yang menggandingkan antara iman dan amal soleh. Ini menunjukkan iman ada kaitan dengan amal soleh. Seorang itu tidak dipanggil beriman sehinggalah dia mencerminkan amal soleh terhadap apa yang dia imani. Sebab itu kalau kita tengok maksud iman itu sendiri, maksudnya apa? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wal iqrar bil lisan, dan mengaku dengan lisan kita, wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan kita, dengan apa yang didatangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itu iman tidak boleh dipisahkan dengan amal soleh. Sebab itu Allah SWT sebut, beri kabar gembira buat orang yang beriman yang dia boleh sampai melakukan amal soleh. Berapa banyak perkara-perkara kebajikan yang kita ketahui, tapi kita tidak mungkin sampai melakukan amal soleh terhadap amalan yang kita ketahui. Berapa ramai orang yang tahu tentang ganjaran solat berjamaah, tetapi mengabaikan solat berjamaah walaupun dia mempunyai peluang melakukan solat jemaah, walaupun selisih antara 1 minit ataupun 2 minit, tetapi dia mengabaikan. Kerana apa? Dia hanya mengetahui tetapi tidak mengimani dengan hakikat. Dia merasai keyakinan ganjaran itu adalah benar-benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala suruh Nabi SAW memberi kabar gembira buat orang yang beriman, dan sehingga dia boleh melakukan amal soleh terhadap apa yang dia imani. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, anna lahum jannat, bahawasanya bagi mereka itu syurga-syurga. Disebutkan syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah gambarkan syurga tu macam mana, sebab syurga ni benda amrul ghaibi, satu perkara ghaib. Kalau kita gambarkan contohnya syurga, kita tak dapat gambaran lagi syurga tu macam mana, kan? Jadi kalau Allah Ta'ala sebut kamu akan masuk syurga, kita pun tak faham, dan kita pun tak rasa macam
keasyikan untuk kita masuk syurga, melainkan kalau Allah sifati syurga tu macam mana. Jadi Allah sifati syurga tu macam mana. Tajri min tahtihal anhar, yang mana yang mengalir di bawah syurga itu, tempat tinggal di syurga itu, di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita tengoklah musim sekarang ni tuan-tuan, kita sekarang ni kalau di Melaka ni fasa 2 fasa 2 ni, PKP kita ni dah fasa 2, dah boleh dah kita pergi ke tempat-tempat yang apa tu, tempat-tempat yang pelancongan, tepi-tepi pantai, bolehlah tengok jalan-jalan kan. Dan ada sebahagian negeri sampai dah boleh pergi melancong Dan kalau kenapa kita nak pergi melancong? Kenapa kita nak pergi ke tempat-tempat yang indah? Untuk menghilangkan stres kita. Dah sekian lama kita terkurung kan. Jadi kita nak hilangkan stres. Padahal hilang stres ni macam-macam kita boleh buat, tapi disebab dah terlalu lama kita terkurung dalam rumah. Jadi ramai yang cari tempat-tempat yang indah di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi laut. Kalau kita pergi, contohnya ramai orang pergi tempat tiket ke Langkawi kan. Langkawi kan murah kan. So dengar cerita sampai tiket pergi balik RM24. Ramai pergi Langkawi. Kalau pergi Langkawi, kalau kita pergi tempat-tempat tu, kadang-kadang kalau kita nak tempat penginapan, hotel-hotel ataupun chalet, dah tentu kita nak dekat dengan tepi pantai. Tapi kalau kita tengok senarai harga chalet ataupun hotel yang lagi dekat dengan pantai, dipanggil ocean view ni kan, buka je pintu nampak laut, dah tentu harganya lebih mahal. Betul tak tuan-tuan? Betul kan? Lagi mahal. Maknanya kalau nak lagi murah sikit, mungkin jauh sikit lah, ataupun kena melintah jalan, ataupun kena drive sikit barulah nampak laut, mungkin tu murah sikit. Tapi yang lagi dekat dengan laut, lagi dia mahal. Sebab apa? Dia lagi nikmat. Itu dunia yang kita tengok. Tuan-tuan, kita tengok dunia tu macam tu. Syurga Allah kata bukan kata tepi, di bawah tempat tinggal kita tu mengalir sungai-sungai. Tuan dapat bayang. Tambah lagi orang Arab kan. Orang Arab ni dia memanglah suasana di negara Arab ni padang pasir, tandus, yang tak banyak tumbuh-tumbuhan subur. So kalau nak pergi tempat-tempat air terjun tu susah nak cari. So kalau ada jumpa air terjun tu, masya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat Arab saya kadang sampai di Malaysia ni, kita janji dengan dia tempat ni kita singgah sejam, 3 jam, 4 jam dia janji sejam, tapi 3 jam 4 jam dia berendam dalam tu. Maksudnya dia begitu menghayati. Tapi pergi ke tempat indah ni bukan orang Arab je suka, semua suka. Kita pun suka pergi tempat kolam, pergi mandi laut, mandi sungai. Jadi Allah gambarkan benda ni, jannatun tajri min tahtihal anhar, tempat tinggal yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Kathir, para mufassirin sebut, antaranya disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim mengatakan, katanya telah membacakan kepada Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Asad Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Sauban dari Atha Ibnu Qurrah, dari Abdullah Ibnu Damrah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungai-sungai syurga mengalir di bahagian bawah lereng-lereng, atau di bahagian bawah bukit-bukit yang diperbuat daripada kasturi. Tonton bayangkan bukit-bukit dan gunung yang bau kasturi. Kita tak dapat indah. Sebab tu Nabi SAW sebut syurga ni, sifat dia ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatari ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok nikmat tu, telinga tak pernah dengar nikmat-nikmat tu, dan hati tak pernah tergerak nikmat yang begitu. Sungguh-sungguh indah. Sebab itu dalam ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala sebut nikmat syurga ni ada 4. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut tempat tinggal syurga tu sendiri. Ada istana-istananya yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau kita tengok rumah kita di bawah sungai, di bawahnya ada sungai, kita rasa seronok, indah. Sungai tu pula sungai boleh minum lah.
minum air susu, ada yang kata air arak yang tidak memabukkan. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah tentang sifat-sifat syurga, sifat-sifat air di dalam syurga nanti. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Ya, di dalam syurga itu ada makanan-makanan yang lazat, yang mana tiap-tiap kali mereka memakan makanan-makanan itu ataupun buah-buahan, sejenis buah-buahan dalam syurga itu, mereka mengatakan inilah hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah pemberian, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rezeki yang sama serupa dengan ini tetapi berlainan hakikat. So persoalan dekat sini, tadi kita sebut hadis Nabi SAW sebut nikmat syurga ni mata tak pernah lihat nikmat tu, so tak pernah rasa nikmat tu. Tapi persoalan dekat sini, ayat ni sebut ada jenis buah-buahan yang didatangkan kepada penghuni-penghuni syurga. Dia kata ini buah-buahan yang kita pernah makan dulu, yang pernah didatangkan kepada kami dulu. Wa utubihi mutasyabiha. Macam mana dia boleh nampak? Persoalan dekat sini, macam mana dia boleh kenal nikmat tu? Okey. Pertama, ulama mufassirin menyebut Allah Ta'ala mendatangkan ilham kepada para manusia. Mereka mengatakan inilah nikmat yang Tok Adam kami dapat dahulu. Kita tahu datuk kita iaitu Nabi Adam AS dahulunya mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menikmati syurga, buah-buahan di dalamnya. Jadi dia sebut ini adalah kampung kita dahulu, ini datuk kita pernah rasa dahulu, ini yang telah didatangkan kepada kami dahulu. Maksudnya mewakili Nabi Adam AS. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya satu buah yang tak pernah dilihat, kalau kita tengok, kita pun tak berani nak makan. Betul tak? Pernah tak kita pergi satu tempat, ada satu jenis makanan, kita pergi kat luar negara kan, satu jenis makanan dihidang kepada kita, rasa-rasa kita nak makan ke tak nak? Kita mungkin tak berani nak makan. Kita takutlah rasa dia sedap ke tak sedap ke. Jadi Allah nak bagi kita keasyikan, kegembiraan, supaya kita boleh makan buah tu dan kita tengok pun kita gembira. Allah datangkan buah-buah yang dia nampak serupa macam kat dunia. Sebab itu dialog ni ada. Dialog ahli syurga mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah-buahan yang kita pernah makan dulu, diberikan rezeki di dunia dulu. Contohnya kita suka makan buah apa? Buah durian. So Ali suka makan buah apa? Buah durian. Durian katakan musangking lah, musangking. Kat sana nanti kalau orang yang suka musangking, dia nampak musangking kat situ. Sini pun ada musangking syurga ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, amin. Kita nampak musangking, kita suka makan musangking, kita nampak, oh ni durian ni pun ada. Jadi kita rasa seronok, kita rasa gairah, tak sabar nak makan. Tetapi bila kita makan, nampak serupa, tapi rasa dia berlainan, lebih berganda, lebih sedap daripada apa yang didatangkan di dunia. Itu maksudnya. Jadi dua pandangan mufassirin dekat sini mengatakan bahawasanya nikmat-nikmat syurga tu sangat-sangat indah. Yang pertama tadi, mereka merasakan bahawasanya mereka ni balik ke kampung. Sekarang ni kita sebut tentang balik kampung kan, sebab musim-musim PKP ni tak sabar nak balik kampung. Ya, kita semua tak sabar nak balik kampung kan. Ada yang kampung dekat tak apalah, ada yang kampung jauh, berbulan tak dapat balik kampung, bahkan bertahun tak jumpa ibu dan ayah di kampung. Kita sangat-sangat rindu. Tapi kita nak buat macam mana? Kita kena mematuhi SOP. Kita kena tahu kampung kita sebagai orang mukmin yang paling utama adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita buatlah baik. Janganlah kita kadang-kadang melanggar SOP, kita timbulkan tuduhan-tuduhan di media sosial, tak puas hati dengan pihak sekian-sekian, pihak kerajaan dan sebagainya. Kita mulut tak cakap benda-benda yang baik sampai ia boleh mendatangkan dosa kepada kita. Ini bukan sifat-sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga, mereka memikirkan wawasan mereka lebih jauh, bukan kat dunia saja.
perjumpaan orang mukmin bukan saja di dunia, tetapi perjumpaan hingga di akhirat. Sebab itu kita kena berikan motivasi kepada diri kita sendiri, kepada sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita yang telah kehilangan orang yang tersayang. Kita kena berikan satu motivasi kepadanya. Setiap bila kita mungkin bersedih ada orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, tapi kita kata orang mukmin dia wawasannya sangat jauh. Wawasan orang mukmin ni bukan saja hidup kat dunia, tapi dia akan berjumpa di akhirat. Sebab itu fasa kehidupan kita ni jauh lagi. Ada kehidupan alam barzakh, alam mahsyar, banyak lagi alam yang kita akan lalui. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjumpakan kita dengan orang-orang yang kita sayang di akhirat dan menghimpunkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang kedua tadi disebut Allah Ta'ala bagi nikmat makanan yang lazat, makanan yang lazat, yang mana makanan tu kita nampak seolah-olah makanan di dunia untuk menimbulkan keasyikan kita untuk memakannya. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala sebut apa? Nikmat yang ketiga disebutkan dalam ayat ini adalah walahum fiha azwajum mutahharah. Kalau ada tempat tinggal yang indah, yang selesa, kemudian kita ada makanan yang lazat-lazat, tapi kalau tak ada pasangan dia jadi sunyi. Betul tak tuan-tuan? Dia tak sahabat-sahabat kita yang bujang kat sini kan, lama-lama rasa sunyi kan. Ada makanan sedap, rumah besar, kereta mewah, pergi balik kerja semua dihidangkan dengan bagai-bagai makanan yang lazat, tapi kalau tak ada pasangan dia sunyi juga kan. Sunyi juga. Sebab itu untuk melengkapkan agama ni kita berkahwin, bernikah, kita cari wanita-wanita yang kita senang mata memandang. Jadi kita nikahi wanita-wanita. Begitu juga naluri seorang wanita pun ingin berpasangan. Jadi dekat syurga Allah Ta'ala, Allah tak akan biarkan orang beriman ni sunyi. Dia pasti akan mempunyai teman-teman ataupun pasangan-pasangan ataupun bidadari, ataupun bagi orang perempuan bidadara lah, yang mutahharah disebut. Sifatnya adalah mutahharah, iaitu yang suci. Dalam tafsiran ulama mengatakan suci ni, mereka ni kalau yang bidadari ni dia tidak ada bahan perkumuhan, iaitu dia tidak buang air, dia tidak ada buang air besar, dia tidak mengeluarkan hingus, dia tidak ada datang darah haid, dan dia suci sesuci-sucinya. Sebab itu kita tengok dalam sifat-sifat ahli syurga ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Nabi sebut orang ahli syurga ni semuanya berusia muda. Lebih kurang disebutkan 33 tahun, disebutkan dalam athar ataupun dalam hadis Nabi SAW. Semua umur 33 tahun. Kalau kita punya moyang yang umur dia mungkin 100 tahun, Allah Ta'ala takdirkan dia masuk syurga. Kalau masuk syurga umur dia 33 tahun. Kalau seorang bayi yang meninggal ketika mana dia bayi, ketika dia dibangkitkan ke dalam syurga, dia berumur 33 tahun. Semuanya berumur 33 tahun. Dan struktur tubuh ahli syurga ni disebutkan dalam hadis, sifat ahli syurga ni, ketinggian ahli syurga ni situna zira'an, sama macam saiz Nabi Allah Adam AS, iaitu 60 hasta. Sama dengan kira-kira 30 meter. Bayangkan tuan-tuan, 30 meter tinggi menara masjid. Jadi itu sifat ahli syurga. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sebut dijadikan Nabi Adam tu, dia punya panjangnya tingginya 60 hasta. Sebagian ulama tafsir mengatakan itu ketika mana dia punya ketinggian semasa di syurga. Ketika mana dia turun di dunia, dia kembali normal menjadi tinggi seperti manusia yang sekarang ni lah, macam yang biasa ni lah. Tapi sebagian ulama mengatakan tinggi Nabi Adam memang sampai masuk ke di dunia pun tinggi dia 30 meter. Wallahu a'lam, ini khilaf para ulama. Yang pasti ketinggian ahli syurga adalah sama macam ketinggian Nabi Adam AS. Ketinggian para wanita juga kira-kira dalam 20 meter disebutkan. Disebutkan dalam berapa hasta dah, sama dengan
17 ataupun hingga 20 meter. Maksudnya sifat ahli syurga ni, mereka ni mempunyai struktur badan yang tinggi dan mereka tidak mengucapkan perkara yang lain melainkan zikrullah. Mereka sentiasa berzikrullah dan tidak ada lagi ibadat di sana, tidak ada lagi kesusahan dan tidak ada lagi kematian. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika mana Allah SWT berfirman kepada ahli syurga. Allah berfirman kepada ahli syurga, yang mana di dalam hadis disebut, wa anna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Bahawasanya kamu akan sihat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Kat dunia ni, yang apa yang kita buat ni, duk makan ubat ni, naik kereta pakai tali pinggang keledar ni, naik motor pakai helmet ni, semuanya kerana kita takut mati. Betul tak? Untuk keselamatan kita lah. Kita takut kita ni dicederakan, cedera parah ataupun mati. Kita duk ambil vaksin ni, semua nak melindungi diri kita. Betul tak? Tapi dekat syurga tak ada dah benda-benda tu. Koklah malaikat bagi minuman di syurga yang bersifat manis, kita pun kata, oi sedap air ni, tapi saya ni kecil manis. Tak ada. Ketika mana di syurga tak ada penyakit-penyakit ni, tak ada. Kita minumlah banyak mana pun, ada arak, minumlah banyak mana pun, tidak memudaratkan langsung. Allah kata kamu sentiasa sihat dan kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala juga sebut, wa anna lakum an tashibbu wa la tarhamu. Kamu selama-lamanya muda dan kamu tidak akan tua. Wa anna lakum an tan'amu wa la taba'asu. Kalian merasa nikmat dan tidak pernah akan merasa bosan selama-lamanya. Disebutkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berikan laluan kepada azan Isya insya-Allah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu 3 nikmat tadi disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut wahum fiha khalidun, mereka mendapat nikmat itu selama-lamanya. Bila Allah Ta'ala sebut khalidun, kita akan terbayang di dunia kita ni hidup tak kekal, sementara. Tapi nikmat dekat sana kekal abadi selama-lamanya dan tidak pernah merasa bosan. Mungkin sedikit perkongsian kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Siapakah di kalangan penghuni syurga, iaitu ciri-ciri ahli syurga seperti mana yang disebutkan. Saya petik daripada surah Ali Imran ayat 133 hingga 136, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang luas. Luas syurga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu langit ini bukan sahaja langit dunia. Langit ni sab'a samawat disebut dalam Quran. Langit mempunyai 7 langit, lapisan langit. Dan keluasan langit ni pun sampai sekarang sains tak dapat membuktikan keluasan alam semesta ni. Allah gambarkan keluasan syurga itu seluas langit-langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala sebut, siapakah yang mewarisi syurga ini? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang yang banyak berinfak di jalan Allah, banyak bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan marahnya, menahan emosinya daripada marah, dan wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya pertama Allah Ta'ala sebut orang yang mewarisi syurga ni adalah orang yang dia selalu rutin dalam kehidupan dia menyibukkan dirinya dalam bersedekah. Nabi sebut tidak akan miskin, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Jadi kalau kita rutin kehidupan kita ni banyak bersedekah, insya-Allah ini antara sifat-sifat ahli syurga, asalkan seorang itu tidak riak. Dengan syarat tidak riak, sebab riak ni boleh menghapuskan amalan. Boleh jadi orang melakukan amal soleh tapi dilihat di akhirat tidak ada pahalanya. Sebab apa? Kerana riak. Riak ini satu amalan yang perlu kita hindari, kerana syaitan akan menggoda manusia di saat pertama sekali amalannya dia menggodanya supaya dia berbangga-bangga dengan amalannya. Itu pertama. Orang yang banyak mensedekahkan harta di jalan Allah di saat dia senang, saat dia kaya ataupun dia miskin pun dia suka bersedekah, wal kazimin al ghaiz, orang yang dapat mengawal emosi dia tidak melampau. So marah memang ada dalam Islam, boleh kita marah, tapi dia berpada-pada, dan dia boleh mengawal emosi dia, tidak sampai melampaui batas. Orang yang macam ni dia boleh kawal emosi dia, insya-Allah dia mudah untuk mewarisi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang banyak memaafkan dosa orang lain. Itu orang yang banyak buat dosa dengan kita banyak maafkan, insya-Allah Allah Taala dengan rahmatnya akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pun banyak agak buat dosa dengan orang, sebab itu kita kena jadi seorang yang pemaaf. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Ini juga golongan orang-orang yang mewarisi syurga, iaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Maksudnya, kata para ulama tafsir, setiap kali dia melakukan keburukan ataupun dosa, dia terus minta ampun dengan Allah SWT. Orang yang banyak memohon ampun, jadi dosa dia tak sempat jadi menggunung. Setiap kali dia berdosa, dia minta ampun, terus dibersihkan dosanya. Setiap kali dia melakukan dosa, dia memohon ampun, dibersihkan dosanya. Kalau dosa dia dengan manusia, dia terus meminta maaf dan mengembalikan haknya kepada manusia, lalu dibersihkan dosa-dosanya. Jadi orang-orang macam ni dia mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim
wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka iaitu keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maksudnya balasannya adalah keampunan Allah Ta'ala dan syurga Allah SWT bagi orang yang melakukan 5 benda ni. Pertama, apa saja tuan-tuan? Iaitu sibuk mengeluarkan sedekah, banyak memberi sedekah kepada orang. Sedekah harta ke, sedekah tenaga, sedekah fikiran ke, tapi selalunya kita nampak sedekah harta lah. Jangan sampai kita senang baru nak sedekah. Kalau kita miskin pun kita sedekah. Orang yang banyak sedekah mudah masuk syurga. Yang kedua, mengawal emosinya ataupun mengawal marahnya, tidak melampaui batas. Yang ketiga, suka maafkan orang lain. Yang keempat, banyak berbuat baik. Wallahu la yudhi'u ajrul muhsinin. Yang kelima, banyak bertaubat melakukan dosa. Saya nak kongsikan keadaan orang-orang ataupun manusia di akhirat nanti. Di akhirat nanti manusia ini terbagi kepada beberapa golongan. Pertama, golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Disebutkan dalam hadis ni antaranya 70,000 orang. Disebut dalam hadis sahih yang masuk syurga tanpa hisap. Antaranya yang pertama, golongan para rasul dan nabi. Para rasul ni amalannya tidak ditimbang. Itu pun masuk syurga. Tidak dihisap. Maksud tidak dihisap ni, dia tidak ditimbang amalannya. Tidak. Dia terus masuk syurga Allah SWT. Yang kedua, para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni Allah Ta'ala kurniakan syurga sama label dengan para nabi. Itu syurga Firdaus. Dan mereka ini mati tanpa hisap, tidak melalui proses ditimbang amalan-amalan mereka. Yang penting dia mati syahid itu dalam keadaan dia tidak berhutang dengan manusia, mana tidak ada yang boleh menyekat amalan dia lah. Yang ketiga, antara orang yang mati dan masuk syurga tanpa hisap adalah anak-anak yang tak berdosa, yang meninggal sebelum balik. Anak-anak muslim ataupun anak-anak yang tak berdosa, yang belum balik, dia meninggal. Jadi golongan ni, kanak-kanak ni, dia golongan syurga, anak-anak syurga. Anak-anak kita kan, kalau ada yang kalangan tuan-tuan perempuan yang ada pengalaman anak-anak dia meninggal ketika kecil, anak-anak ni memang anak-anak syurga. Dia sebut anak-anak syurga. Betul lah tu orang Melayu sebut. Ini masuk syurga tanpa hisap, tanpa ada timbangan amal, sebab dia tak ada dosa. Kemudian yang keempat, ahli ibadah yang sentiasa bertaubat sehingga dosanya bersih. Dia setiap kali dia buat dosa, dia bertaubat. Jadi tak ada orang kata ruang dosa dia tu nak tinggi, tak ada. Setiap kali dia minta ampun, Allah akan bersihkan dosa dia. Jadi golongan macam ni, kalau dia mati dalam keadaan begitu, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Macam mana nak hisap kalau dosa dia tu bersih? Dia bersih daripada dosa. Jadi golongan ni masuk syurga tanpa hisap. Kemudian yang kelima, orang yang orang yang ditimpa ujian yang banyak di dunia. Lepas satu ujian, dapat satu ujian, kesusahan demi kesusahan, tetapi dengan syarat dia tetap redha dan dia tetap bersangka baik dengan Allah Ta'ala, maka ujian tu menjadi kafarah dosa bagi dia. Dan kalau dia mati dalam keadaan begitu, dia masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan ni ingat, kita ni dalam pandemik COVID ni, kalau boleh kita ni redha terhadap apa saja ketentuan Allah. Kalau ditakdirkan kita redha, mati dalam keadaan kita redha apa saja ketentuan Allah Ta'ala beri pada kita ni, walaupun ujian bertipa-tipa pada kita, siapa tahu kita dapat masuk syurga tanpa hisap, insya-Allah. Kemudian golongan yang keenam, antaranya golongan yang disebut dalam 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap lah. Ada amalan-amalan yang tertentu disebutkan dalam hadis. Kemudian ini golongan yang pertama, masuk syurga tanpa hisap. Golongan yang kedua adalah golongan yang masuk neraka tanpa hisap. Ini pun ada juga. Tak payah ditimbang amalan dia. Yang ni baik mana, buruk mana, banyak mana, tidak ada. Ini golongan orang kafir yang jelas-jelas menentang Islam. Orang kafir yang setelah sampai hidayah ni dia menolaknya. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ketiga-tiga ini akan masuk ke dalam neraka Allah SWT tanpa hisap, tanpa melalui proses ditimbang amalan dia. Dia tidak layak. Dan golongan ini tidak layak mendapat syafaat
daripada Allah, dan syafaat daripada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tidak boleh orang memberi syafaat kepada dia. Dia terus masuk neraka, dan sifat masuk nerakanya kekal abadi di dalam neraka Jahannam. Dan golongan yang ketiga, golongan yang ditimbang amalnya, yang dihisab. Golongan ini terbahagi kepada dua, iaitu yang ditimbang amalnya, kemudian amalan baiknya lebih berat, tetapi dia tetap ada dosa. Contohnya, dia katakan dia punya dosa, dia punya pahala dia sama nilai dengan 100,000. Kalau pahala dia sama nilai dengan 100,000 pahala, kemudian dosanya 90,000, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Sebab timbangan kebaikan dia melebihi daripada keburukan, walaupun dia ada keburukan, walaupun dia ada dosa, dengan rahmat Allah SWT. Dan dia juga akan mendapat syafaat kepada golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Contohnya para nabi, para syuhada, mereka berhak memberi syafaat kepada golongan ini. Mudah-mudahan kita ni termasuk golongan yang masuk syurga dengan mudah, tuan-tuan. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT masukkan syurga dia dengan mudah, sama ada tanpa hisab, kalau boleh tanpa hisab, mudah-mudahan. Tapi dia akan mendapat syafaat daripada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Itu golongan yang pertama daripada jenis golongan yang dihisab oleh Allah. Golongan kedua, golongan yang ditimbang amalnya, yang dihisab oleh Allah, tetapi amalan buruknya lebih berat daripada amalan baik dia. Maksudnya dosa dia lebih banyak, lebih berat daripada pahala dia. Katakan dosanya 100,000 dosa. So bila ditimbang kebaikannya 90,000 saja, maka keputusannya Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka dahulu. Tetapi para ulama mengatakan Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka itu dengan nilai bila ditolakkanlah 100,000 tolak kepada 90,000, katakan 10,000, maksudnya nilai siksaan ni adalah 10,000 dosa saja, kerana dia tetap mempunyai kebaikan, iaitu 90,000 pahala. Itu sebahagiannya. Ada pula pandangan ulama mengatakan golongan ini dia boleh masuk syurga Allah SWT sekiranya dia mendapat syafaat daripada golongan yang masuk syurga tanpa hisab, iaitu golongan para nabi, syuhada, orang yang mati syahid ni, golongan-golongan yang Allah Ta'ala berikan dia syafaat untuk masukkan kawan-kawan dia, teman-teman dia, ataupun ibu bapa dia ke dalam syurga, walaupun dia pada hakikatnya masuk neraka, keputusan amalan timbangannya masuk neraka, tapi mungkin kerana dia punya beza sikit je, 10,000 kan, contohnya. Jadi katakan diberikan syafaat 15,000 ataupun 20,000 pahala, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Tetapi kata para ulama, di titian sirat, golongan sebegini tetap akan mengalami kepayahan. Sebab di titian sirat nanti macam-macam manusia, macam-macam jenis manusia yang melintas di titian sirat. Ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti kuda, ada yang melintas tetapi akan dicakar oleh pencakuk neraka sehingga luka. Dan kata ulama, golongan inilah antaranya yang sepatutnya masuk neraka tetapi diberi syafaat oleh orang yang masuk syurga tanpa hisab. Macam yang tadi, keburukan dia 100,000 tapi 90,000 pahala dia. Dia ada beza 10,000, tetapi orang yang masuk syurga tanpa hisab memberikan syafaat kepada dia sehingga dia dapat masuk syurga, tetapi dia mengalami kepayahan di titian sirat. Di titian sirat dia mungkin ada luka parah, kerana di bawahnya itu adalah lembah neraka. Ini sebagian ulama mengatakan kepayahan yang akan dialami oleh golongan-golongan yang asalnya masuk neraka kerana timbangannya adalah keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan, tetapi dia mendapat syafaat. Perkara ini pun kita bimbang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita takut bila kita dengar cerita ni, kita kata tak apalah, saya hantar anak saya belajar tahfiz, mungkin dia akan jadi beri syafaat bagi kita.
suasana di akhirat nanti kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak boleh jamin adakah anak kita ni boleh tarik kita ke dalam syurga, kerana dia berhak memilih siapa saja yang dia nak. Tidak semestinya ibu bapanya, boleh jadi kawan rapat dia, boleh jadi guru-guru dia, boleh jadi kalau dia tak mau beri syafaat kepada ibu bapanya, boleh saja dia tak beri syafaat. Sebab itu perkara ini kita tak boleh fikir sipir dia macam tu. Tak apalah, saya ni buruk pun tak apa, yang penting saya ajar anak saya, dia belajar tahfiz, dia hafal Quran, semoga dia dapat beri syafaat pada saya. Jangan kita bergantung kepada perkara-perkara itu, sebab kita tidak tahu, kerana dia berhak untuk memilih. Ada juga anak yang membiarkan bapa dia, pada hari itu perkara-perkara dahsyat akan berlaku. Perkara-perkara dahsyat akan berlaku, perkara-perkara yang kita fikir menakjubkan akan berlaku. Dan jangan pelik seorang anak tidak membawa mak ayah dia masuk ke dalam syurga. Dia pilih orang lain daripada mak bapak dia. Sebab itu kita takut jadi golongan yang begini. Wal'iyazubillah. Sebab itu dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat, iaitu pertolongan, kecuali orang yang telah diberi izin Tuhan yang Maha Pengasih dan dia redai perkataannya. Tak ada berguna syafaat melainkan Allah izinkan. So Allah izinkan ikut kehendak dia. Dia nak bagi syafaat pada siapa? Kalau dia tak mau bagi syafaat kepada mak bapak dia takkan boleh. Sebab itu kita perkara ini kita perlu ambil titik berat tentang keadaan manusia di hari kiamat. Okey, yang terakhir saya nak kongsi kepada tuan-tuan satu cerita kalau sempat lah. Dah 8.41 Kita sampai 8.50 kan. So ada 9 minit lagi. Satu cerita berkenaan dengan manusia yang terakhir. Manusia yang terakhir keluar daripada neraka dan manusia yang terakhir masuk syurga Allah SWT. Mungkin tuan-tuan ada perempuan sini yang pernah mendengar kisah ini. Kisah ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Sahih Muslim pun banyak, dan tetapi berbagai-bagai lafaz. Saya hanya sebut dalam bahasa Melayu dan mafhumnya. Kalau kita baca dalam teks Arab ni terlalu panjang. Kisah ni bagaimana keadaan seorang ahli neraka yang keluar daripada neraka dalam keadaan badan dia hangus, terbakar, jalan terhinjut-hinjut, dia berdiri kemudian kejap-kejap jatuh kan. Setelah dia keluar daripada neraka, jauh daripada neraka, dia berdoa, ya Allah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari neraka. Dia memuji Allah. Dia keluar daripada neraka. Dia ni masuk neraka tapi akhirnya dia dikeluarkan. Kita tahu kalau ada orang yang ada iman walaupun senipis kulit bawang tetapi dia golongan fasik, bila dia masuk dalam neraka Jahannam, akhir sekali dia pasti akan merasai nikmat syurga. Tapi ini dia cerita dalam hadis ni, golongan yang terakhir keluar neraka. Kalau orang kafir munafik tu dia akan kekal lah, tapi golongan terakhir keluar neraka dan terakhir masuk syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menggolongkan kita di kalangan inilah. Mudah-mudahan kita antara golongan yang terawal masuk syurga Allah SWT. Amin, insyaAllah. Jadi dia keluar dari neraka, dah setelah jauh daripada neraka dia ucapkan Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari kamu, yakni neraka. Kemudian Allah tunjukkan dia satu pokok yang rimbun, tak ada apa-apa selain pokok dia. Kemudian dia tiba-tiba rasa terpegun dengan pokok yang indah tu, yang rimbun, yang rendang tu. Selamanya dia dibakar dengan api yang menjulang-julang sampai terbakar daging, macam-macam cara siksaan di dalam neraka, dicincang-cincang daging. Bila dia tengok pokok yang redup, dia rasa seronok dan dia doa pada Allah SWT, ya Allah, aku mohon supaya engkau berilah aku nikmat berada di bawah pohon ni. Macam kita lah tuan-tuan, kalau berpanas terik di tengah panas ni, kalau kita contohnya bagi contoh apa contoh kita beratur beli makanan kan kat pasar ke ataupun baru ni saya tengok dekat Bubble Bee kan, penuh orang beratur, panas-panas pun beratur. So kalau dia tengok ada kerusi kan, dia pun rasa nikmatnya kalau aku boleh duduk kat kerusi tu. Macam tu lah perasaannya. Tapi ni neraka tuan-tuan, neraka ni azab sangat-sangat pedih, panas.
Jadi bila dia nampak pokok yang rendang, yang rimbun, dia nampak bawah dia redup, macam suasana yang indah, dia kata, ya Allah, kau berilah nikmat aku boleh duduk bawah pokok tu. Kemudian Allah kata, adakah selepas aku perkenankan doa engkau ni, engkau mahu yang lain? Lalu kata hamba ni, wahai Allah, kalau kau perkenankan doa aku ni, aku tidak akan meminta selain daripada ini. Inilah nikmat. Kemudian Allah Ta'ala pun perkenankan. Lalu bila Allah Ta'ala perkenankan, malaikat pun bawa dia ke bawah pokok tu, sehingga dia dapat berehat, berteduh di bawah pokok tu. Nabi SAW berkata dalam hadis ni, lalu dia merasakan dialah yang paling besar nikmatnya kerana mendapat pokok tu saja. Dia rasa dia yang paling bertuah. Dia tak tahu dah ramai orang dah masuk syurga dah. Dia ni orang terakhir, dia tak tahu. Dia rasa dia lah yang paling beruntung kalau dia dapat nikmat tu. Allahu Akbar. Orang yang keluar daripada neraka Jahannam. Kemudian setelah dia berehat-rehat, lalu Allah Ta'ala menunjukkan satu lagi pokok yang lain. Tapi pokok ni ada kelainan, yang mana di pokok itu ada buah-buahan. Kemudian ada air minuman di situ. Lalu hamba Allah yang keluar dari neraka ni terpegun. Tapi dia malu nak minta dengan Allah. Sebab dia kata tadi dengan Allah, aku tak nak dah minta lain melainkan ini. Tapi kerana dia tak tahan tengok nikmat tu, dia minta ke Allah, ya Allah, kau berikanlah aku sekali lagi nikmat dapat berteduh kat pokok tu, aku nak minum air dia, aku nak makan buah-buahan kat pokok tu. Lalu Allah kata, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji tak akan minta yang lain? Dia kata, wahai Allah, tolonglah wahai Allah, satu lagi, aku dah janji, aku tak akan minta yang lain lagi. Lalu Allah pun perkenankan. Malaikat bawa dia kat satu tempat tu, dia pun duduk bawah pokok tu, dan dia mandi daripada air dia yang segar, dia minum, kemudian dia makan buah-buahan dia dengan penuh nikmat. Kemudian lalu apabila dia telah merasai nikmat tu, kemudian Allah Ta'ala beri dia nampak pintu syurga yang daripada jauh. Allah Ta'ala buka pintu syurga, haruman syurga tu pun sampai dekat dia. Kemudian dia bau syurga, dia nampak di dalamnya ada bidadari, ada orang-orang yang memakai sutra-sutra indah, ada istana-istana indah di dalamnya. Kemudian dia pun malu dengan Allah, dia nak minta dia masuk syurga, sebab dia dah janji dia tak akan minta lagi. Tapi disebabkan dia tak tahan tengok nikmat tu, tuan-tuan, ni manusia dah, tuan-tuan, tak pernah puas. Kita pun kadang tak puas, dah makan benda ni puas, nak lagi, nampak lagi, nak. Itu dunia, tuan-tuan. Ini syurga kita tak dapat nak jangka, tuan-tuan. Syurga punya nikmat diberikan lagi, nampak lagi indah. Kemudian dia doa, ya Allah, kau berikanlah aku nikmat boleh masuk syurga, ya Allah, berilah, aku tak akan minta selain tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, bukankah, wahai anak Adam, bukankah kau telah berjanji tadi? Kemudian dia kata, betul, aku telah berjanji, tapi aku benar-benar nak masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, tidakkah kau merasa puas? Tidakkah kau tak pernah merasakan puas? Dan Allah Ta'ala sebut, hendakkah aku memberikan kepada kamu satu nikmat, iaitu nikmat yang berupa engkau akan dikurniakan nikmat seperti kekayaan seorang raja yang terkaya di dunia. Tak aku bagi nikmat, engkau mendapat nikmat seperti seorang raja yang paling terkaya di dunia. Raja paling terkaya di dunia ni siapa? Ustaz Ali. Raja yang terkaya di dunia. Kalau kita tengok sekarang ni, raja paling kaya kan, tak tahulah, banyak kadang negara-negara Arab ramai, banyak kan negara, kalau kita tengok Qatar kan, raja kaya kan. Di Bahrain tu negara dia kecil, Melaka lagi besar daripada Bahrain, tapi dia kaya. Sehingga kita tengok orang Arab ni, dia boleh shopping kat London, naik kapal terbang apa, masya-Allah, kaya semua. Kalau kita lah orang offer nikmat tu, kita kata, oi, terbeliak biji mata kita. Tapi orang yang paling terkaya di dunia ni adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pernah sebut,
dia pernah doa, ya Allah berikanlah aku kekuasaan yang mana kekuasaan tu tak ada orang memiliki kekuasaan tu sebelum aku dan selepas aku. Disebutkan dalam Quran. Maknanya Allah Ta'ala nak beri hamba Allah yang keluar daripada neraka ni satu nikmat, iaitu kekayaan yang sama macam Nabi Allah Sulaiman. Lalu hamba Allah ni kata apa? Dia kata, raditu ya Rabb, aku reda ya Allah, kalau kau nak beri aku reda ya Allah. Lalu Allah mengatakan, bagimu 2 kali ganda daripada aku cakap tadi. Lalu dia kata, raditu ya Rabb, aku reda padamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bagimu 2 kali ganda lagi, dan bagimu 10, sehingga disebut sampai 10 kali ganda daripada kekayaan seorang raja yang paling terkaya di dunia. Maksudnya 10 kali ganda terkaya. Maknanya dunia dan seisinya dia dapat. Kemudian hamba Allah ni tiba-tiba terpegun. Dia dah nampak dah, sehingga dia tersasul. Dalam hadis dia sebut, hamba Allah ni terlalu gembira dan terlalu bahagia. Dia mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Dia tersasul. Masya Allah. Dia terlalu gembira sampai dia tersasul, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Dalam hadis ni Nabi bila baca hadis ni, Nabi gelak. Maksudnya seorang hamba yang mendapat nikmat yang paling rendah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah mendapat kekayaan 10 kali ganda daripada raja yang terkaya di dunia. Maksudnya dunia dan seisinya dia dapat. Itu nikmat yang paling rendah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hamba yang keluar dari neraka ni, dia punya gembira tersasul. Dia kata, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Lalu dia bergembira dan dia pergi. Masya Allah. Nak katakan cerita daripada hadis yang sahih tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka, dan orang yang terakhir dan orang yang terakhir masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu pengajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan golongan ini, yang mana kita tidak mampu untuk merasai sedetik, walaupun sedetik pun azab neraka Jahannam. Kalau boleh kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh kita dapat masuk ke syurga Allah Ta'ala tanpa hisab, kalau boleh kita dapat mendapat syafaat baginda Nabi SAW dan golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab, dan kita tidak akan tertanggung azab-azab di akhirat kelak. Bahkan azab-azab atau siksaan di dunia pun kita tidak tertanggung. Contohnya derita COVID ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa-doa kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam melakukan amal soleh. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah kita akan melanjutkan kuliah tafsir kita pada minggu hadapan, menceritakan tentang perumpamaan dalam Quran, iaitu Allah Ta'ala memberi perumpamaan tentang nyamuk dan sifat-sifat orang-orang beriman dan sifat orang-orang kafir dalam respon terhadap dakwah Nabi SAW. Jangan lupa janji temu kita pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.